Jadi itulah kalau kita nak takbir kata sangat-sangat susah hati umat. Dengan siapa ayat Quran pun dia dengar tak bererti. Kata ayat Quran. Abu Bakar kata ya ayat Quran. Bawa ayat kata ya ayat Quran tu kak lembat rebah pun selalu dia. Mana kata dia halah, bawa ayat Quran dia halah lah. Kalau duk tekannya dia dengan hal lain ya tak halah. Nah, sebab dia tu ada fahaman dia, ada cut jin dia. Tapi cut jin dia tak boleh dikalah kecuali dengan ayat Quran saja. Maka Abu Bakar kata ini ayat Quran. Bawa ayat Quran pak tu dia rebah tu. Lepas tu lalu tu Abu Bakar pun ngoyak kepada orang lain. Nah, barang siapa yang menyembah Muhammad maka Muhammad sudah mati, dan barang siapa yang menyembah Allah maka Allah tetap hidup tidak mati. Waktu baik satu dasar Islam, konsep Islam. Islam tidak menyembah manusia walau dia rasul sekalipun. Nah, Islam hanya menyembah Allah, bertakwa pada Allah, tetapi kita kasih pada rasul dan ittiba' atau ikut akan segala langkah-langkah ibadah rasul kepada Allahu Jalla Jalaluh. Lepas pada tu pakak duk teriak star, pakak duk gapa star umar pun kabar klik puak-puak sahabat pakak sedar ya pasal dia sekaligusnya marilah tiap-tiap orang pun tak kata siapalah sekaligusnya mari. Dari tu orang yang kita kasih, orang yang kita sangat-sangat rasa ada manfaat dalam hidup kita. Kalau tak ada Nabi tak ada faedah hidup kita ni. Tak ada faedah hidup sepelmu kubar tak ada Islam. Mana tak ada Nabi tak ada Islam. Bila tak ada Islam gapo kita ya? Supaya dengan haduk naik dia gerak tujuh gunung, supaya tu tak ada beza apa. Nah, makna katanya tak ada makna hidup, tak ada qamah dalam ciwit bila tak ada Islam. Alhamdulillah dengan sebab itulah mereka itu sangat idrak, sangat mengetahui akan kepentingan Nabi SAW. Sebab itu pakat cok belakang, tapi cok dia tu cok yang tidak siapa melanggar garis-garis yang dilarang di waktu kita menerima sesuatu bala dak. Siapa menau mengatak tak ada siapa menau mengatak. Pakat duk sek cara-cara masing-masing. Dek orang Tina ni Ummu Salamah teriak cara dia, Hafsah teriak cara dia, apa dia Maimunah teriak cara masing-masing kau datu ya. Pakat duk teriak. Nah, begitu keadaannya hingga siapa? Marilah Abu Bakar yang panggil puak-puak keluarga, panggil puak-puak gapo mencaralah mana siapa nak ganti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah. Ini sebagai tanda besar katanya dalam Islam, tak boleh ada, tak boleh sunyi, tak boleh tak ada khalifah, tak boleh tak ada pemimpin walau satu detik tak boleh. Kena ada pemimpin. Ada pemimpin hidup atau pemimpin mati. Kena ada pemimpin. Jadi tekah mati itu Nabi jadi pemimpin lagi. Nabi jadi pemimpin lagi. Sebelum dilantik Abu Bakar menjadi khalifah, Nabi dia pemimpin, tak terus kubur lagi. Dia ada orang yang terhormat dan orang yang menjadi pemimpin kepada, sebab Nabi bukan pemimpin waktu hidup saja dak. Sebab tu kita duk selawat pada dia lah ni, duk anggap sebagai Nabi kita, walau dia mati lama dah pun dia pemimpin kita sallallahu alaihi wasallam. Di situlah Chongwu mari. Inilah mula Syiah dia becek dengan Islam terubik mari. Kerana celah ni pakak keleheng pendapat mung nak tak Ali, mung nak tak orang ni duk keleheng lah Ali dengan Abu Bakar, sedangkan bab Abu Bakar belum Nabi mati itu gak jelas-jelas. Bagaimana Abu Bakar duk dapat semaya siapa Aisyah berapa kali dia tak sewa Abu Bakar jadi apa jadi tu imam, kerana Abu Bakar orang suka teriak jadi tu imam, mula kau duk teriak. Lalu tu dah tak sesuai. Ayah dia jadi tu imam semaya. Dia takut fitnah tu kata. Aisyah dia takut. Tapi dalam hati pun Nabi kata tak boleh. Aku nak suruh Abu Bakar. Abu Bakar lah sebagai sahabatku. Nah, kalau aku boleh ambil sebagai seorang jadi kekasihku khah, maka aku pilihkan Abu Bakar sebagai kasihku. Tapi oleh kerana itu Allah Ta'ala tidak izin kepada aku tak nak ambil jadikan orang khah. Dan Ali pun adalah beberapa kalimah-kalimah Nabi sesuai dengan anak beranak dia, natu dia, gapa dia tu. Dan Ali tu anak pera dia yang dah laluh lagi. Ni adalah kalimah-kalimah manja dia, kalimah-kalimah harap hati gapa tu yang menyebabkan Syiah duk pelik sampai hari ni Syiah. Ya congwonya celah Nabi duk sakit tu. Katanya Nabi itu ada nak jemput 2, 3, 4 orang mari yang nak kecek satu masalah. Celah tu pakak duk keleheng puak-puak sahabat nampak dia duk penat.
Dia masuk nak pergi buat mesyuarat tu, nampak tak kena Nabi duk tengah-tengah duk panah tubuh dengan sahabat. Jadi nak buat kira lagi tu ya panggil, nampak sahabat tak ada hati sesengah tu. Lalu tu duk peling, duk timai-timai, tak sudah tu Nabi tak biarlah. Makna kata, situlah Syiah murih sangat. Dia kata situlah Syiah kata, Nabi duk nak panggil puak-puak ni nak ayat kata nak letak Ali lah lepas pada aku ni jadi wakil dan jadi apa dia khalifah ni. Padahal tak ada akali benarlah tu. Tapi difahamkan Chongwo tu bek celah tu dia panggil Chongwo tu bek celah. Nah, jadi satu peluang untuk masuk fitnah. Satu peluang untuk masuk fitnah. Nah, tapi hak tu lepas dah lah, tukar yang mati tak mati lagi. Apabila mati dah pakak kecek di Saqifatu Bani Sa'idah tu, lah ni kalau siapa pergi Mekah mula-mula masuk Mekah tu, balik orang panggil balik kane ni balik jatuh sejik Nabi lah ni tu. Satu rumah ada tanah pohon kayu ada tu, di luar pagar sejik situ dia panggil Saqifatu Bani Sa'idah. Lah ni dia tak ada berusak dak tu Saqifah tu. Satu perkampungan, satu rumah lah, satu kota puak-puak Bani Sa'idah. Jadi orang-orang di Madinah masa tu lah. Jadi syarak situ lah. Nah, hari Senin lepas pada Nabi mati, lepas pada pakak duka cita tu, pakak berakuk di kecek situ nak toklong, nak buat keputusan kata siapa jadi khalifah lepas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah tak nak pesan apa. Wa amruhum syura bainahum, itu dasar Islam. Nah, urusan orang Islam adalah mesyuarat di antara mereka, itu tak boleh buat dekat, tak boleh buat pakak padekan, tak boleh. Lalu tu pakak mesyuarat ummah, masuk mesyuarat orang Mekah, masuk mesyuarat orang Madinah, masuk mesyuarat puak Ansar, puak Muhajir masuk mesyuarat. Akhir sekali tok belum radak pertama yang kata khalifah atau amir lepas pada Nabi ialah mesti kena orang Ansar, orang apa dia? Orang Muhajirin, bukan orang Ansar. Mana orang Mekah. Mesti kena orang Mekah. Sebab orang Mekah paling dekat dengan Rasulullah SAW. Dan orang paling lama berjuang dengan Nabi. Orang Madinah berjuang baru 10 tahun lebih ya. Orang Mekah ni 22 tahun duduk sekali dengan Nabi. Kalau kira dari segi awuso, segi ketuaan dia, senior dia tu, orang Mekah lebih senior daripada orang Madinah. Lalu tu putusan belah tu. Dalam orang Mekah tu pula lah duk khilaf dia, akhirnya benar kacan suara Umar, akak Abu Bakar sebagai itu disokong oleh semua, hatta Ali sendiri pun sokong belakang. Tak ada khilaf ke apa sekarang. Walaupun sejarah adalah kisah kata Ali tak ada ke tu, pada akhir Ali bai'ah belum pada Nabi dikebumikan sallallahu alaihi wasallam. Nah, lepas pada duk keleheng tu duk nak panggil nak setuju turun jadi Abu Bakar, jadi ketua tu, jadi khalifah tu, pakar masa hari Senin tu sehari, malam tu pula semalam, esok tu pagi pula barulah jatuh luruh naik pada Abu Bakar. Hanya masa sebab duk khilaf. Lepas tu munafik pun nyeceh tak kira dah celah tu nyeceh munafik ni, popnya munafik, naudzubillah min dzalik. Ju bawa berita kat ni begitu, ada macam-macam nak utimu huru-hara. Sedangkan Rasulullah SAW sudah wafat dah, dan dia mayat dia diletak dalam bilik dia. Tak ada pihak duk masuk kita tengok padak lah. Di selok situ, dalam bilik dia situlah. Nah, jadi orang-orang lain pakat duk keluar gitulah, isteri-isteri dia pakat duk keluar. Nah, pakak duk menangis, duk teriak, duk suka, duk gapa. Tak ada gapa-gapa, tak ada ipit-ipit tanggapa, tak ada sebelah lembu, tak ada gapa lah, pakak biasa-biasa aja. Itu dia. Kemudian, esokah ikhlas